Saya ingin mulakan sesi kita, Datuk Seri, dengan menyampaikan rasa simpati kami kepada Datuk Seri dan juga warga kerja Pejabat Perdana Menteri di atas kehilangan sahabat Datuk Seri yang cukup rapat, arwah Tan Sri Jamaluddin Jajis, dan juga dua pegawai kanan yang paling rapat dengan Datuk Seri, Allahyarham Datuk Seri Azrin Alias dan juga Datuk Fuad. Bagaimanakah Datuk Seri menangani kesukaran dalam saat-saat yang berduka cita ini? Tentu sekali kehilangan mereka bertiga merupakan satu tragedi bagi pejabat Perdana Menteri, lebih-lebih lagi bagi diri saya sendiri, tentu sekali bagi keluarga mereka, sahabat handai. Dalam konteks pentadbiran negara, Tan Sri Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jajis telah memberi sumbangan yang besar dalam berbagai kapasiti dalam negara dan luar negara. Allahyarham Datuk Azlin dalam pentadbiran pejabat saya telah menjalankan tugasnya dengan efisien, dengan amanah. Begitu juga Allahyarham Datuk Fuad sebagai setiausaha sulit saya telah pun menjalankan tugasnya dengan baik. Namun walaupun saya tetap dalam kesedihan, tetapi kehilangan mereka itu, pemberian mereka itu menguatkan lagi iltizam saya untuk terus menjalankan tugas-tugas saya, memimpin negara kita dengan sebaik mungkin, untuk mencapai segala impian, segala cita-cita dan wawasan negara. Kita dapati baru-baru ini, Datuk Seri, kerajaan membuat penilaian semula dari segi perkembangan ekonomi negara kita akibat tekanan-tekanan yang kita hadapi secara global dari segi ekonomi. Bagaimanakah Datuk Seri melihat usaha-usaha yang telah dijalankan setakat ini dari segi memantapkan lagi ekonomi negara ke tahap yang lebih tinggi? Memang penilaian semula itu sangat kena pada masanya, berikutan dengan kejatuhan harga minyak agak begitu drastik, mengudum jatuh hingga pada paras separuh daripada masa-masa sebelum ini. Sudah tentu mana-mana negara pengeluar minyak terutama sekali terpaksa membuat pengubahsuaian, adjustment kepada kedudukan fiskal negara, supaya dengan langkah-langkah yang lebih proaktif kita dapat menjamin bahawa fundamental ekonomi negara kita masih kokoh. Ini yang saya nak tekankan. Meskipun harga minyak jatuh, tetapi fundamentals negara kita, ekonomi negara kita tetap utuh, dan kita masih boleh mencapai kadar pertumbuhan yang sederhana tinggi. Kita masih boleh menarik pelaburan. Kita masih lagi boleh melaksanakan pembaharuan transformasi negara, dan kita boleh terus memastikan rakyat Malaysia terbela. Ya. Kita dapati banyak pihak yang menyambut baik usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan dari segi memantapkan lagi perkembangan ekonomi negara. Tapi dalam pada itu, Datuk Seri, ada juga pihak-pihak tertentu yang nampaknya tidak berpuas hati dengan cara pentadbiran Datuk Seri sendiri sebagai Perdana Menteri. Saya ingin khususkan kepada kritikan yang dibuat sejak akhir-akhir ini oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap kepimpinan Datuk Seri sendiri. Bagaimanakah Datuk Seri melihat kritikan yang datang ini? Saya tetap menghormati Tun Mahathir, seperti mana saya menghormati semua rakyat Malaysia. Saya terbuka kalau sekiranya apa-apa mana-mana pihak yang nak mengkritik kepimpinan saya, pentadbiran saya. Saya harap kritikan itu dibuat dengan penuh berhemah dan cara bertanggungjawab. Saya meneliti, saya menimbang
kewajaran setiap kritik itu, tapi perlu saya tegaskan pada kesudahannya, saya perlu membuat keputusan sebagai Perdana Menteri dan sebagai Presiden UMNO, dan saya bertanggungjawab kepada rakyat Malaysia dan saya bertanggungjawab pada parti. Itu saya nak tegaskan. Apapun pendapat mana-mana individu, pada kesudahannya saya akan bertanggungjawab kepada rakyat dan kepada parti. Kita ambil contoh, misal kata Datuk Seri pengenalan GST pada 1 April. Ada juga pihak yang beranggapan mungkin dari segi timing GST diperkenalkan itu kurang sesuai dikala rakyat merasakan kesan ekonomi dunia yang memberi kesan kepada Malaysia itu juga menghimpit mereka. Apa komen Datuk Seri? Sebenarnya tak ada masa yang sesuai, yang dikatakan sesuai nak perkenalkan GST. Tetapi kalau kita lihat pada keseluruhannya, antara faktor yang boleh dikatakan menyebelahi langkah kerajaan untuk memperkenalkan GST, harga minyak dah jatuh. Bila harga minyak jatuh, maknanya harga petrol dan diesel lebih rendah daripada masa-masa yang lalu. Itu satu, rakyat mendapat faedah daripada penurunan harga minyak dunia. Yang kedua, kerajaan telah buat persediaan yang begitu lama. Soal GST ni sejak tahun 80-an lagi. Bukan perkara baru. Jadi kita laksanakan dari segi makronya sesuai masanya, sebab kerajaan perlu kepada punca kewangan tambahan. Sebab hasil dividen daripada Petronas akan berkurangan kerana harga minyak dah jatuh. Jadi amat sesuai kita perkenalkan sekarang, dan kita juga telah membuat satu bentuk di mana banyak produk perkhidmatan keperluan rakyat, barang-barang keperluan rakyat yang di zero rated ataupun dikecualikan. Lebih pada 4,000. Tak pernah mana-mana negara yang buat cara sedemikian. Dan ini bukan percukaian, cukai tambahan. Ini penggantian kepada cukai perkhidmatan dan jualan, SST. Yang selain daripada itu, kita juga tambah BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Kita bagi pengurangan cukai peribadi antara 1 hingga 3%. Dan kita kurangkan cukai korporat juga 1%. Jadi package, kalau kita lihat keseluruhannya, adalah package yang tidak membebankan rakyat. Kerana kita nak pastikan pelaksanaannya. Ini pokoknya. Pelaksanaan dari segi penguatkuasaan. Kalau ada pihak yang komplain, dia bukan pengenalan GST sebenarnya, tetapi pihak peniaga yang mengambil kesempatan. Peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab. Bukan semua. Ada yang telah mengiklankan harga tak naik. Ada yang kata harga akan kurangkan. Misalnya harga kereta kurangkan. Ada rangkaian supermarket seperti Maidin yang katakan kekalkan harga. Ada yang kedai kain yang kata mereka akan absorb GST dan sebagainya. Jadi yang kita nak pihak penguatkuasaan ambil tindakan ialah peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab.